Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Jumlah kes jangkitan kekal 141 orang apabila tidak ada kes baru disahkan hari ini. Manakala kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 23 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 Jun 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya seorang pesakit masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah SWT memberikan kesihatan yang sepenuhnya kepada beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sementara itu, pada masa ini, seramai 53 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 2,770 orang telah menamatkan kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 245 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 25,078 ujian. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan juga ingin mengongsikan statistik pemantauan surveillance yang telah dijalankan pada minggu kelima di escalation iaitu dari 8 hingga 14 Jun 2020 seperti berikut. Saringan pekerja warga asing sebanyak 520 sampel, saringan community atau community surveillance sebanyak 616 sampel, saringan tambahan ataupun expanded surveillance seperti petugas-petugas frontliner dan petugas-petugas di pusat penjagaan kanak-kanak, preschools dan pusat penjagaan warga emas itu sebanyak 998 sampel. Dengan itu, sejak dari 1 Jun hingga 14 Jun, sebanyak 2,168 sampel telah dibuat bagi saringan tambahan ataupun expanded surveillance, yang mana kira-kira 80% daripadanya adalah kaki tangan, pusat-pusat penjagaan kanak-kanak preschool ataupun child care center. Kesemua keputusan ujian saringan yang telah dijalankan dari minggu pertama hingga minggu kelima ini adalah negatif. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa bermula pada hari ini hingga hari Sabtu 20 Jun 2020, satu kajian serologi akan diadakan di masjid-masjid yang terpilih. Kajian ini adalah berlanjutan daripada kajian yang diadakan sebelum ini di pusat-pusat kesihatan yang mana tujuannya adalah untuk memperluaskan surveillance di peringkat komuniti di samping membantu kementerian ini untuk menganggarkan kadar kekebalan penduduk ataupun population immunity bagi sesuatu jangkitan. Berikutan makluman mengenai BruHealth App. Alhamdulillah setakat ini seramai 381,751 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 8,587 telah mendaftar kepada aplikasi BruHealth. Manakala sebanyak 4,516 premis perniagaan telah memuat turun aplikasi Premis Scan. Sehubungan dengan aplikasi Premis Scan ini, semua premis-premis adalah dinasihatkan untuk memuat turun aplikasi tersebut bagi memudahkan pengimbasan kod QR, terutama sekali kepada orang ramai yang tidak mempunyai telefon bimbit untuk masuk ke premis berkenaan. Orang ramai tidak perlu bimbang mengenai makanan yang didatangkan dari luar negara berikutan jangkitan baru di Beijing, China. Walau bagaimanapun, Menteri Kesihatan menjelaskan kementerian berkenaan masih memantau keadaan tersebut. Ada beberapa positif COVID-19 di Beijing masanya, dan ia mengaitkan dengan marketplace juga. Walau bagaimanapun, ini masih dalam penelitian pihak CDC China untuk mengenal pasti dengan lebih lanjut lagi lah.
macam mana penularan itu di sana berlaku, dan pihak kementerian pun masih memantau lah keadaannya masa ni. Buat masa ni tidak perlu ada dikhawatirkan dari segi makanan yang dibawa dari luar. Walaupun pihak Kementerian Kesihatan masih memantau lah keadaan ini. Pada sesi soal jawab selepas sidang media, Menteri Kesihatan menjelaskan garis panduan bagi perkumpulan ramai pada masa ini masih menghadkan 30 orang. Dalam Tani punya langkah-langkah pengurangan penjarakan sosial ini, ia setiap indeks satu ia berbeza. Ada yang level 2 masih, ada yang level 1 dan sebagainya. Jadi in terms of mass gathering atau perkumpulan ramai, buat masa ni masih lagi level 1. Jadi perkumpulan tu masih terhad kepada 30. Bila tadi ada mengumumkan mass gathering level 2 nanti, atau mungkin bertambah sikit lah. So buat masa ni masih lagi 30. Ujian saringan akan dilakukan ke atas para pelajar, guru atau pekerja yang terlibat dengan murid sekolah rendah sebaik sesi persekolahan dibuka nanti. Seperti kita maklum juga, penuntut sekolah rendah belum lagi start sekolah. Jadi bila Kementerian Pendidikan nanti membuka untuk persekolahan bagi kanak-kanak sekolah rendah ni, Kementerian Kesihatan akan membuat saringan selanjutnya lah bagi khas kepada penuntut-penuntut ataupun guru-guru ataupun pekerja-pekerja yang terlibat dengan murid-murid sekolah rendah. Usaha membendung COVID-19 terus mendapat sokongan pelbagai pihak di negara ini. Terus setia bersama Berita Perdana untuk mengikuti bahan-bahan berita selanjutnya. Kementerian Kesihatan hari ini menerima sumbangan sejumlah RM25,000 beserta sumbangan skrab dan sungkup muka daripada para penderma bagi menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Antara yang memberikan sumbangan, bank usahawan berupa cek berjumlah RM25,000. Sumbangan yang disampaikan oleh Yang Dimuliakan Pihak Orang Kaya Paduka Setia, Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin selaku pengerusi Lembaga Syariah Bank Usahawan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sementara itu, syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad menyumbangkan lebih 5,000 pasang skrab melalui wakil syarikat berkenaan Muhammad Syazni bin Muhammad Hadi. Juga memberikan sumbangan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam iaitu 8,000 sungkup muka melalui pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Presiden Polisi dan Kewangan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Orang ramai diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan mengenai kenderaan mereka. Antaranya tidak membuat sebarang pengubahsuaian kenderaan sama ada dari segi reka bentuk dan sistem dalamannya daripada yang asal. Ini berikutan meningkatnya insiden kebakaran kenderaan pada masa ini dan ia harus diambil serius ke arah menangani dan mengurangkan berlakunya insiden berkenaan. Sepanjang 5 bulan lalu, 41 panggilan insiden kebakaran kereta diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat yang melibatkan anggaran kerugian sejumlah RM119,750. Perkara tersebut dikongsikan pagi tadi semasa sidang media bersama Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Jabatan Bomba dan Penyelaman dan Pasukan Polis Diraja Brunei bagi memberikan peringatan atau kesedaran kepada orang ramai, khususnya para pemilik kenderaan dan pemandu serta mana-mana pihak yang berkenaan untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengarah Pengangkutan Darat menasihatkan kepada orang ramai untuk tidak mengubah suai sistem pendawaian elektronik atau enjin kenderaan dengan tidak teratur atau mendapatkan perkhidmatan mekanik yang khusus dan berkelayakan
serta mengadakan pemeliharaan kenderaan, terutama sekali pemeliharaan enjin dan sistem dalaman kenderaan mengikut jadual sepatutnya dan tata cara. Para pemilik bengkel kenderaan turut diingatkan supaya sentiasa memberikan khidmat pemeliharaan dan penyelenggaraan kenderaan dengan teratur dan mengutamakan tahap keselamatan. Supaya sentiasa memberikan khidmat pemeliharaan dan penyelenggaraan kenderaan dengan teratur dan mengutamakan tahap keselamatan. Memastikan pekerja-pekerja seperti mekanik ada labor tauliah, cekap dalam kerja-kerja yang dikendalikan, mengikut piawaian dan prosedur yang baik dan teratur, mengambil berat tentang keselamatan dan kesejahteraan orang ramai melalui khidmat pemeliharaan dan penyelenggaraan kenderaan yang bermutu tinggi dan teratur. Tidak menggunakan alat-alat ganti yang berkualiti rendah atau tidak sesuai dengan model kenderaan. JPD dan agensi-agensi penguatkuasa seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat dan pihak Pasukan Polis Diraja Brunei akan terus memantau kes-kes kejadian kebakaran kenderaan di negara ini. Usaha-usaha akan dibuat untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ambang ke syarikat-syarikat berkenaan dan premis-premis bengkel dengan kerjasama agensi-agensi berkenaan juga, bertujuan memastikan peraturan dan piawaian adalah dipatuhi. Pihak JPD dan agensi-agensi penguatkuasaan peraturan dan undang tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak individu atau bengkel ataupun syarikat yang menyalahi peraturan undang-undang yang berjalan daripada masa ke semasa. Sementara pemangku pengarah Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, Pasukan Polis Diraja Brunei menegaskan setiap pemandu supaya lebih peka dan teliti dalam memastikan kenderaan yang hendak dipandu sentiasa dalam keadaan selamat. Di mana perkara ini boleh mengundang kemalangan. Kemalangan di jalan raya bukan sahaja boleh mengakibatkan kerosakan pada harta benda, tetapi juga boleh meragut nyawa dan kecederaan, bukan sahaja pada pemandu atau penumpang dalam yang sedang dipandu, malah pada pengguna jalan raya yang lain. Sebaliknya, kemalangan kenderaan itu juga boleh mengakibatkan kebakaran pada kenderaan apabila terjadi hentakan yang terlalu kuat disebabkan oleh kelajuan, di mana ini boleh menyebabkan kebocoran atau spark di bahagian komponen enjin. Ketua Bahagian Kenderaan, Kejuruteraan dan Teknikal Jabatan Bomba dan Penyelamat pula mengongsikan antara punca utama kebakaran kereta ialah masalah elektrik dalam kereta, masalah mekanikal seperti kebocoran hos minyak atau saluran, kesalahan dan kecuaian manusia. Justru, orang ramai perlu lebih peka mengenai aspek keselamatan kebakaran bagi menghindarkan kejadian kebakaran atau kemalangan kereta. Mempunyai alat pemadam api jenis dry chemical powder dan disimpan di dalam kenderaan. Menghentikan sebarang pengubah suaian terhadap reka bentuk asal kenderaan. Tidak membuat pengubah suaian pada sistem pendawaian elektronik dengan sembarangan tanpa mengikut spesifikasi asal kenderaan serta kemampuan enjin berkenaan. Memastikan pemeriksaan sistem pendawaian elektrik, enjin dan sistem bahan api serta alat-alat mekanikal kenderaan diselenggara oleh mekanik yang bertauliah dengan bertujuan untuk mengesan sebelum terjadinya sebarang kerosakan atau kebocoran pada sistem kenderaan. Sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam mendapatkan alat ganti kenderaan agar ianya adalah sesuai dan selamat serta lulus untuk digunakan. Sebarang aduan berkaitan pengubahsuaian bentuk asal kenderaan atau pengubahsuaian sistem pendawaian kenderaan tanpa mengikut spesifikasi, hubungi talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi WhatsApp talian Darussalam 833 3123 atau layari laman sesawang talian Darussalam www.123.gov.bn dengan menyertakan gambar mengenai kenderaan terbabit.
Dalam situasi COVID-19 ketika ini, keselamatan penumpang pengangkutan awam juga diambil berat. Justru bagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan semua penumpang pengangkutan awam, Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan mulai hari ini semua kenderaan pengangkutan awam terutama bas-bas awam, teksi dan perkhidmatan e-hailing yakni DAN menggunakan aplikasi BruHealth. Sehubungan itu, para penumpang pengangkutan awam disaran agar mengambil beberapa tindakan iaitu mengimbas kod QR yang disediakan di setiap kenderaan awam sebelum menaiki kenderaan dan turun dari kenderaan. Pemandu dan konduktor bas mengimbas kod sendiri atau MyCon, penumpang menggunakan aplikasi Premis Scan atau mengisikan borang deklarasi kesihatan secara bertulis jika perlu. Sementara itu, semua pengusaha dan pemandu pengangkutan awam dinasihatkan agar mematuhi saranan Kementerian Kesihatan dengan memastikan jumlah penumpang tidak melebihi had kapasiti penumpang yang ditetapkan sekarang iaitu sebanyak 50%. Memastikan setiap penumpang bas awam membuat penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dan duduk secara berselang-seli antara satu dengan yang lain dan memeriksa suhu badan setiap penumpang sebelum masuk kenderaan dan tidak membenarkan masuk penumpang yang kurang sihat atau mempunyai sebarang simptom pernafasan. Di samping itu, pengusaha dan pemandu pengangkutan awam juga perlu menyediakan pensanitasi tangan, tisu kertas tangan pakai buang dan tong sampah di dalam bas awam. Pemandu dan konduktor bas perlu sentiasa membersihkan semua permukaan di dalam bas yang sering disentuh oleh penumpang dan pemandu dan konduktor bas perlu sentiasa mencuci tangan dan tidak bertugas jika kurang sihat. Beberapa pengusaha bas awam menyambut baik langkah dan saranan JPD demi menjaga kesejahteraan dan keselamatan semua penumpang pengangkutan awam. Kerjasama yang diberikan itu dapat membantu negara dalam bersama membendung wabak COVID-19 di negara ini. Alhamdulillah, setakat ini semua bas kami telah dilekatkan aplikasi BruHealth sejak seminggu yang lalu. Alhamdulillah, sambutan daripada orang ramai sungguh menggalakkan. Alasan diorang, kata diorang, tanpa QR code diorang tersekat. Jadi tidaklah bermasalah untuk penumpang naik ke bas. Semuanya berjalan dengan licin. Pihak syarikat juga telah menggunakan aplikasi BruHealth bagi setiap penumpang untuk menaiki bas untuk memudahkan contact tracing. Jika diperlukan, pihak syarikat maklum bahawa tidak semua penumpang akan mempunyai telefon bimbit. Kalau untuk itu sebetulnya memang bagus untuk kesehatan ya, untuk masa COVID seperti ini bagus. Cuman kalau untuk warga yang ibaratnya menengah macam kami kan pekerja ya, TKI ya, jadinya agak kesulitan karena kami punya mobile pun ada yang Android 7, ada yang masih lama punya, ada yang tidak punya mobile. Jadi kesulitannya dari itu. Pembukaan semula semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara kini beralih kepada tahap kedua daripada langkah-langkah pengurangan kawalan yang bermula dengan sembahyang fardu subuh awal pagi tadi. Pembukaan tersebut berdasarkan sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada hari Sabtu 13 Jun mengenai langkah-langkah pengurangan kawalan di negara ini. Dalam tinjauan RTB di beberapa buah masjid, jemaah dilihat mematuhi arahan-arahan yang diberikan, antaranya menggunakan aplikasi BruHealth dan membuat pemeriksaan suhu badan di pintu utama masjid serta mengambil wudu di rumah sebelum ke masjid. Turut dipatuhi penjarakan fizikal dan sosial dan jemaah juga membawa sejadah berukuran besar selain memakai sungkem muka dan mensanitasi tangan sebelum memasuki ruang sembahyang. Langkah-langkah pengurangan kawalan tahap kedua bagi kebenaran menunaikan sembahyang 5 waktu ini termasuk pembukaan semula surau-surau
di kompleks Membeli Belah dan surau-surau lain. Tambahan turut membenarkan bagi jemaah perempuan dan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun dan individu yang memiliki kod pendaftaran berwarna kuning bagi memasuki dan menunaikan sembahyang fardu 5 waktu. Bagaimanapun, garis panduan bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat masih sama, iaitu hendaklah memiliki kod pendaftaran berwarna hijau sahaja. Jemaah memanjatkan rasa syukur dan gembira apabila diberi peluang kembali menunaikan sembahyang fardu 5 waktu walaupun perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Rata-rata jemaah yang ditemui tidak melepaskan peluang untuk mendirikan solat berjemaah di masjid. Pendapat saya, masjid ini dibuka semula untuk sembahyang fardu adalah sangat-sangat dialu-alukan kerana terasa kehilangan bersembahyang berjemaah di dalam masjid. Sebagai jemaah amat-amatlah sangat berbesar hati dan alhamdulillah kita ni sudah dibenarkan untuk bersembahyang di masjid, bersembahyang berjemaah. Alhamdulillah. Ini adalah satu hikmah yang begitu baik sekali kerana telah dapat lagi kami selain daripada mengadakan silaturahim, dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan jemaah-jemaah yang lain. Kami sangat gembira dan bersyukur banyak-banyak kerana mendapat keizinan untuk bersembahyang berjemaah. Alhamdulillah, syukur kerana selama ni terasa terus jemaah kan. Terus jemaah ni terasa sayuan itulah berjemaah beramai-ramai sama imam ya. Alhamdulillah, syukur. Kalau boleh teruskan kalau dapat lagi senang lagi untuk beriktikaf, baca Quran segala. Usaha-usaha kerajaan yang sangat positif ini bagi pihak saya memandang ianya amatlah amat bersukacita di atas inisiatif kerajaan membukakan surau-surau masjid-masjid untuk para penduduk atau di negara ini untuk menunaikan sembahyang fardu secara berjemaah. Jadi setelah masjid dibuka kepada orang ramai, kita merasa syukur dapat bersembahyang fardu berjemaah, kemudian dapat menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid seperti membaca Al-Quran, kemudian mengadakan aktiviti seperti biasanya yang berjalan seperti sedia kala. Tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial baru-baru ini melibatkan sekolah tuition dan sekolah muzik. Para pengurus kesemua premis yang berkenaan menyambut baik langkah-langkah tersebut dengan membuka semula sekolah-sekolah tuition dan muzik sejurus diberi kebenaran dengan mematuhi segala langkah pengurangan penjarakan sosial. Dalam tinjauan RTB, sekolah-sekolah muzik di negara ini mula menerima semula kemasukan pelajarnya tetapi dengan pelaksanaan norma baru dan lebih selamat terutama untuk para pelajar. Sekolah muzik UP-Tune adalah antara beberapa buah sekolah muzik yang mengambil langkah mendapatkan kod QR BruHealth yang khusus bagi premis seumpamanya dan seterusnya mencetak kod QR dan melekatkannya di kawasan pintu masuk premis. Kod QR tersebut adalah untuk diimbas oleh pelanggan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Dengan jumlah pelajarnya melebihi 200 orang untuk sesi kelas berbeza, sekolah muzik ini juga menjalankan pemeriksaan suhu badan pengunjung di pintu masuk dan memastikan setiap pengunjung mematuhi garis panduan penjarakan sosial. Sekolah muzik ini beroperasi berpandukan arahan tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial daripada Kementerian Kesihatan, iaitu hanya kelas persendirian atau one-on-one classes sahaja dibenarkan buat sementara waktu. Sebelum ini, semasa arahan sekolah ditutup dikuatkuasakan, sesi pembelajaran dan pengajaran diadakan secara dalam talian. Juga sebagai mematuhi arahan Kementerian Kesihatan, pihak sekolah sentiasa membersihkan kawasan kelas dan peralatan-peralatan muzik di sekolah berkenaan.
In order to keep them in a very safety environment, we actually prepare our school in doing quite a few steps. For example, by asking them to write down their attendance every time they step in, and also their QR code if they have. And also for hand hygiene wise, we always remind the students to actually wash their hands before touching the instruments and also after the lessons. It's pretty exciting because before we were doing it virtually, and it's quite hard to express ourselves, and then the timing might be a little bit off. I think it's pretty good because this enables us to go and literally go back out, but like maintaining safety and keeping all of us safe. For the online learning, awalnya payah, tapi like sudah like biasa-biasa dan it becomes easier. Tapi since like balik ke sekolah, senang juga pasal like since kami like we can like speak and then buat correction terus. Sekolah Muzik New Classic juga pula membuat masa ini hanya menerima 8 orang pelajar untuk menghadiri kelas muzik dalam sehari. Sejak penularan wabak COVID-19 dilaporkan di negara Brunei Darussalam, sekolah ini mengutamakan beberapa langkah keselamatan termasuk menjaga jarak, menjalankan pemeriksaan suhu badan, memastikan pemakaian sungkup muka dan penggunaan pensanitasi tangan sebelum memulakan pembelajaran. There have been big changes. So during the pandemic in Brunei, when the cases were increasing, so we had to close, and I had to do a lot of online lessons. But many students opted not to do online. So now that we're back, slowly everyone's coming back again. But we have to arrange accordingly. Some are not the same schedule as before. I feel that it's better than online class. One-on-one is better because I get to sing in front of the teacher, and the teacher get to help me sing better. I feel great because I get to see my teacher, we get to see face to face, and so I can sing again with my teacher so we can have a great time. I'm excited to go back to class for drum lessons. I prefer one-on-one classes instead of online classes. I'm excited to be back because it's easier to help. It's easier for my teacher to help me with piano because she can see how I play instead of just seeing my face in like a screen. Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB memaklumkan mulai 23 Syawal 1441 bersamaan 15 Jun 2020 hari ini Ibu Pejabat RTB akan berpindah dan beroperasi di alamat baharu iaitu bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II Bandar Seri Begawan BA8610 Negara Brunei Darussalam. Pejabat atau bahagian yang beroperasi di alamat baharu tersebut adalah Pejabat Pengarah, Pejabat Timbalan Pengarah Kemajuan, Bahagian Dasar dan Perancangan iaitu Seksyen Pentadbiran, Seksyen Kewangan, Seksyen Stor dan Perbekalan dan Bahagian Promosi dan Pemasaran iaitu Seksyen Perhubungan Korporan, Seksyen Hal Ehwal Antarabangsa. Manakala pejabat atau bahagian yang masih beroperasi di Jalan Stony ialah Pejabat Timbalan Pengarah Operasi, Kejuruteraan Bahagian Siaran dan Kawalan Saluran, Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Bahagian Berita dan Hal Ehwal Semasa, Bahagian Rancangan Radio dan Bahagian Promosi dan Pemasaran iaitu Seksyen Perdagangan. Sebarang pertanyaan, orang ramai boleh email ke korporan at.rtb.gov.bn atau hubungi talian 224-2296 atau 224-2297 semasa waktu pejabat. 3 jalan susur Lebuh Raya Muara Tutong di Kampung Jerudong ditutup sementara kepada orang ramai terutama para pengguna jalan raya.
Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan adalah pada hari dan masa seperti berikut. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutung, Hala Muara menuju Jalan Jerudong, Hala Sengkurung akan ditutup sementara esok Selasa 16 Jun bermula pukul 7 pagi. Pada minggu berikutnya, jalan susur dari Jalan Jerudong, Hala Pantai Jerudong menuju Lebuh Raya Muara Tutung, Hala Muara akan ditutup sementara pada hari Selasa 23 Jun dari pukul 7 pagi. Manakala jalan susur ke Lebuh Raya Muara Tutung, Hala Muara dari Jalan Jerudong, Hala Sengkurung akan ditutup sementara pada hari Selasa 30 Jun juga bermula pukul 7 pagi. Penutupan jalan-jalan susur berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan raya di kawasan berkenaan dilaksanakan. Ia dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Para pengguna jalan raya bolehlah menggunakan jalan-jalan alternatif yang berdekatan untuk melalui ke kawasan yang terlibat. Sebarang aduan hubungi pihak Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan melalui talian Darussalam 123 atau menerusi live chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email ke pro@pwd.gov.bn.